Raja Legor gagal menyerang Pahang. Raja Siam telah menitahkan Raja Legor iaitu Maharaja Dewasura supaya menyerang Pahang. Perkara ini kedengaran ke Pahang. Sultan Mansur Shah telah mengumpul orang-orangnya dan menyuruh membaiki kota. Kabar Raja Siam menyuruh Raja Legor menyerang Pahang juga kedengaran ke Melaka. Sultan Mahmud Shah mengarahkan bendahara membawa hulu balang ke Pahang untuk membantunya. Orang-orang Melaka telah membantu orang-orang Pahang membina kota. Digambarkan betapa cekapnya orang-orang Melaka hingga dapat menyiapkan kota tersebut dalam masa 3 hari sahaja. Akhirnya, Raja Legor sampai dengan angkatannya. Berkat bantuan Melaka, Pahang dapat mengalahkan Raja Legor. Biadab di hadapan bendahara, terdapat seorang menteri Sultan Mahmud Shah yang bernama Tun Pepatih Hitam. Pada suatu hari, Tun Pepatih Hitam menghadapi masalah dengan seorang dagang dan membawa pembicaraan tersebut kepada bendahara. Sedang pembicaraan berlangsung, Tun Pepatih Hitam telah bersikap kurang sopan terhadap bendahara dengan meluaskan tikar dengan kakinya. Beliau lantas dibunuh oleh Laksmana. Melihat keadaan tersebut, anak Tun Pepatih Hitam hendak mengamuk. Dia juga dibunuh oleh Laksmana. Apabila berita itu sampai kepada Sultan Mahmud Shah, baginda berasa gembira dan berpendapat Laksmana telah menjalankan kewajipannya dengan baik. Lalu, baginda memberikan persalinan kepada Laksmana. Zuriat Laksamana hang tua. Laksamana mempunyai 2 orang isteri. Isteri pertama iaitu saudara Seri Bija Diraja Datuk Bongkok. Beliau mempunyai 3 anak iaitu Tun Sirah, isteri Temenggung Koja Husin, Tun Biajid dan Tun Daerah, isteri Sultan Mahmud. Dengan isterinya yang kedua dari keluarga bendahara Paduka Raja dan memperolehi 2 orang anak iaitu Sangguna dan Tun Emas Jiwa, isteri Hang Nadim. Raja Petani dan Raja Kedah dinobatkan. Terdapat sebuah negeri bernama Kota Mahligai yang diperintah oleh Raja Sulaiman Shah. Negeri tersebut telah diserang oleh Siam dan Raja Sulaiman Shah dibunuh. Seterusnya, Kota Mahligai diperintahkan oleh Raja Siam yang bernama Chow Seri Bangsa. Baginda juga memeluk agama Islam. Kemudian baginda telah membuka sebuah negeri baru yang dinamakannya Petani. Selepas itu, baginda telah menghantar menterinya menghadap ke Melaka meminta agar dirinya dinobatkan. Sultan Mahmud Shah telah menobatkan baginda dengan gelaran Sultan Seri Ahmad Shah. Pada masa yang sama, Sultan Kedah juga turut dinobatkan. Kebesaran Melaka dan kedatangan Kuinggi. Sebuah kapal dari Goa telah tiba untuk berniaga di Melaka. Orang-orang Melaka keheranan melihat bangsa Portugis dan memanggil mereka Bengali Putih. Kapitan kapal itu kemudian pulang ke Goa dan memaklumkan kepada Wisurai di Goa, Alfonso de Albuquerque, akan kebesaran kerajaan Melaka. Seterusnya, Alfonso mengarahkan Gonzalo Pereira menyediakan kelengkapan dan menyerang Melaka. Walau bagaimanapun, pihak Melaka di bawah pimpinan Tun Hasan Temenggung dapat mematahkan serangan tersebut. Gonzalo pulang ke Goa dan memaklumkan kepada Alfonso bahawa selagi bendahara Seri Maharaja masih ada, selagi itulah mereka tidak mungkin dikalahkan. Alfonso membuat ketetapan akan menyerang Melaka sebulan setelah turun dari kedudukannya sebagai Wisurai. Makdum dipersenda muridnya. Satu ketika, seorang pemuda dari Jeddah telah datang ke Melaka. Beliau bernama Maulana Sadar Jahat. Sultan dan pembesar Melaka pun berguru dengannya. Ketika berada di rumah bendahara, datanglah Seri Rama. Beliau baru kembali dari meminum arak di istana. Beliau memang seorang yang kuat minum. Bila tiba di hadapan Makdum telah memberitahunya yang Al-Khamru Umul Al-Khabait, arak itu ibu segala najis. Seri Rama pula menjawab, Al-Hamku Umul Khabait, hama itu ibu segala najis. Maksud
Sebaliknya, dia telah memperli Makdum yang dikatakannya datang ke Melaka untuk mencari harta. Marahlah Makdum padanya. Tun Mai Ulat Bulu juga telah mempersendakan Makdum. Puncanya dia dikatakan keras lidah. Sebaliknya, Tun Mai Ulat Bulu telah menyuruh Makdum menyebutkan perkataan seperti kunyit, nyiru dan kucing. Makdum gagal menyebutnya. Tun Mai Ulat Bulu mengatakan begitulah halnya sendiri yang gagal untuk menyebut huruf-huruf Arab. Bertanya satu masalah agama ke Pasai. Orang kaya Tun Muhammad dititahkan ke Pasai untuk bertanyakan masalah agama tentang rezeki. Ada pendapat mengatakan ketetapan rezeki telah sejak azali. Ada pula mengatakannya tidak. Untuk menjawab masalah itu, Raja telah menyuruh Tun Hasan menyelesaikannya. Jawapan itu dipersetujui oleh Tun Muhammad. Selepas itu, dia pun kembali ke Melaka.